Hai, Assalamualaikum semua. Kembali lagi bersama saya Aa berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, video seram kita pada kali ini, saya nak ceritakan 5 kisah seram yang pernah berlaku dekat hospital. Tapi sebab hari tu kita dah buat dah 5 kisah seram ni, so kali ni kita buat part 2 pula. So, tak payah nak lengahkan masa, dah sedia? Jom kita mula. Okey, kisah pertama ni kisah pengalaman seram daripada Makcik Ani. Makcik Ani ni masa tu dia masuk hospital tau, dan time tu dia nak bersalin. So ceritanya adalah seorang pesakit perempuan tua ni yang susah sangat nak mati. Katanya dah berbulan-bulan dah dia nazak. So nak dijadikan cerita, makcik tadi yang susah nak mati tu kan, dia dah tak sanggup lagi dah hadap semua ni. Lepas tu dia pun bagi tahulah salah seorang nurse yang ada dekat situ. Dia cakap macam ni. Dia cakap dia hanya boleh mati kalau ada orang hisap pusat dia tau. Creepy lah pula. Dia betul-betul merayu lah, tolong hisap pusat dia macam tu. Sekali fikir macam agak kelakar lah pula. Tapi itulah macam-macam kan orang ni. Jadi disebabkan kesian, nurse tadi pun pergi buat tau. Dia buat seperti mana yang pesakit tu minta. Berani juga nurse ni. Lepas tu barulah pesakit tu bagi tahu yang dia sebenarnya ada membela. Jadi sebab dia tak ada pewaris, itulah yang jadi punca dia susah sangat nak mati. Apa lagi nurse tadi pun macam terkejut lah kan. Dah tu yang kesiannya, belaan nenek tu nak uri budak baru bersalin tau. So memang menyesal tak sudahlah nurse tu, sebab dah tolong nenek tadi untuk buat apa yang nenek tu nak. Tapi sekali kita fikir pun secara logiknya lah kan, kalau dah susah nak mati tu, mesti akan ada sesuatu. Something wrong dah dekat situ. Tambah pula buat benda yang pelik-pelik, nak pergi kena hisap pusat nenek tu. Tak ke macam pelik tu? Of course lah macam ada, yelah something krik-krik dekat situ kan. Dah boleh bayangkan dah yang mesti nenek tu ada membela, lepas tu belaannya tu akan pergi kepada orang yang menghisap tu kan. Jadi sejak kejadian tu, setiap malam nurse tu dah tak boleh dah nak kawal diri dia tau. Asal malam je dia mesti nak kena cari uri budak. Jadi sebab makcik dia ni masuk ke hospital tu sebab nak bersalin kan pada masa tu kan. Jadi makcik dia tahu je cerita tadi, bukan main takut dia pada masa tu tau. Yelah time tu dia belum bersalin lagi. So diorang ni pesan suruh letakkan paku ataupun daun mengkuan dekat pesakit. Kalau dah ada dua benda ni, kemungkinan lah benda tu tak akan datang. Ataupun nurse tu tak akan datang. Tak lama lepas tu, pihak hospital dapat tahu juga. Dah tu nurse tadi pun dikenakan tindakan lah. Makcik dia pula dah tak nak dah duduk hospital tu. Terus pindah ke hospital lain tau. So last kali dia macam tak tahulah apa yang terjadi kat nurse tu. Cuma kesian lah, dia sendiri pun jadi mangsa kan. Itulah kalau nak tolong orang tu macam fikir-fikir panjang lah. Terutama sekali benda yang pelik-pelik macam tu. Mesti akan ada kepelikan-kepelikan yang lain pula yang akan berlaku dalam hidup kita. Okey, kisah yang kedua ni, kisahnya dia seorang cleaner tau. Dan dia pernah bekerja cleaner dekat sebuah hospital. Katanya kerjanya ni bawa mesin cuci. Saya tak pasti sangat kerja yang macam mana yang dia maksudkan. Mungkin korang lebih tahulah kot. Jadi sebab kerja dia macam gini, dia kena pusing satu hospital tau. Katanya dekat tempat-tempat lain dia kerja tu macam biasa je lah. Tak adalah rasa macam seram ke. Tapi rasa seronok lagi adalah. Cuma yang paling dia tak boleh belah adalah dekat jabatan patologi ataupun rumah mayat. Dan juga ward VVIP dekat tingkat 5 sana. Sebab jarang-jarang lah ada orang duduk situ. Tapi dia kena juga bawa mesin cuci dekat situ tau. Ya kan memang dah tugas dia. Agaknya mesin cuci yang dimaksudkan ni jenis yang macam kenderaan yang cuci lantai tu. Macam tu tak? Kan? Jadi katanya pernah sekali tu masa dia pergi cuci jabatan patologi, dia lalulah dekat tepi peti mayat tau. Dan dalam peti mayat tu sebenarnya ada satu mayat yang dah mereput. Katanya mayat tu tak dituntut. Jadi tengah syok dia tolak mesin tadi, duk cuci-cuci lantai macam itu kan. Tiba-tiba je peti mati tu berbunyi. Ya, ada benda yang mengetuk peti tu daripada bahagian dalam. Sekali je dia ketuk tau. Masa tu dia dah perasan dah.
ada benda yang mengetuk ni. Tapi dia biarkan je. Yelah, kerja dia nak kena siap juga kan. Cuma sekali dia fikir, mungkin perasaan je kot. Dah, bila dia dah terdetik dalam fikiran dia, dalam hati dia yang kata, mainan perasaan je ni. Tiba-tiba je dia dengar benda tu ketuk lagi sekali tau. Tapi bukan sekali kali ni. Dia ketuk dalam 4 ke 5 kali. Dah apa lagi, dia tadi pun terus tarik mesin cuci dia tu, pergi buat kerja dekat tempat lain pula. Katanya pada masa tu, dia masuk dekat bilik bedah. Sebenarnya setiap kali masuk je kat situ, memang dia akan rasa macam meremang gila. Cuma, yelah sebabkan tanggungjawab kan, dah memang kerja dia, terpaksalah juga dia hadap. Katanya setakat perasaan macam seram-seram sejuk. Lepas tu perasan macam ada orang tengok kita je sekarang ni kan. Anda diperhatikan gitu kan. Itu memang dah biasa sangat dah. Tapi, bila ada mayat dalam peti, biasanya attendant tak akan bagi masuk. Lebih-lebih lagi kalau mayat tu meninggal disebabkan kemalangan ataupun mati dibunuh. Memang tak boleh masuk. So, kalau ada kes-kes macam tu, dia dah tak perlu nak pergi cuci kat dalam sana. Dan attendant ni dia akan sign terus je lah. Okay, dekat tingkat 5 pula, tingkat VVIP tu kan. Tingkap tu katanya cuma gelap je. Yelah, nurse pun macam tak adalah buka semua lampu kan. Kalau tak banyak lah nak kena bayar. Jadi nak jimat, dia akan buka 1, 2 macam tu je lah. Katanya kalau pergi ke tingkat 5 sana, memang dia akan rasa macam gelabah, gabra. Dia rasa macam tak senang macam tu. Yelah, kalau tempat tu selalu gelap je, mestilah akan ada penghuni lain kan. Dah tu dia cakap, tempat yang lain macam dia rasa okey je lah, acceptable. Dan ini saya tak boleh belah tau. Dia cakap macam ni. Bilik yang paling best adalah bilik bedah. Sebab apa? Macam-macam boleh dia tengok. Baby baru keluar. Dia tengok darah, uri, kaki orang, besi tanam yang kalau ada patah ke apa kan dia akan gunakan besi tu untuk tanam dalam kita punya kaki macam tu kan. Dan macam-macam lagi lah yang dia boleh tengok dekat situ. Rasanya dia memang dah terbiasa sangat dah. Sebab tu dia rasa macam tempat ni lah paling best. Kalau kita orang biasa ni, ya Allah ngerinya kan. Okey, kisah yang ketiga. Kisah ni diceritakan oleh salah seorang suami tau. Dan isteri dia tu adalah seorang nurse. Katanya nurse dekat hospital area Kuala Lumpur. Dah tu bini dia ni memang berani gila. Memang daripada zaman study nurse, sampailah dah kerja nurse, bini dia selalu sangat kena kacau. Tambah pula bini dia ni kerja dekat ward ICU. So hari-harilah dia akan uruskan orang yang mati. Itu dah memang biasa sangat. Jadi dia memang tak kisah benda-benda macam ni. Katanya masa bini dia study nurse dulu, tengah tidur ni tau. Dan bini dia rasa ada benda yang tarik tangan dia. So masa tu dia pun pergi tarik balik tau. Dah tu benda tadi, makhluk tadi, tarik lagi sekali kan. Masa ni bini dia pergi tarik lagi sekali. Duk main lah dia orang bertarik-tarik dekat situ. Dah tu bini dia tadi pun macam agak geram lah juga. Lepas tu dia cakap, mampus lah kau, aku mengantuk nak tidur. Bila bini dia cakap macam tu tadi, benda tu pun dah tak tarik dah. Dah tak nak main-main. Dia kan kena marah. Hari yang lain pula, malam tu, katanya bini dia baru je balik study tau. Dah tu dia tengok roommate dia dah tidur dah. Dia pun pergilah mandi. Lepas tu nak tidur lah kan. Esoknya tu, dia pun jumpalah roommate dia dekat kelas. Dan borak-borak macam itulah. Dah tu bini dia tegur. Semalam kenapa tidur awal sangat kan? Dah tu, roommate dia jawab apa tau? Dia cakap, mana ada? Aku tidur dekat bilik member sebelah lah malam tadi. Jadi, bini dia pun macam, yelah agak pelik lah juga. Habis apa yang aku tengok tidur dekat katil kau semalam kan? Cuma bini dia ni macam buat dek je lah. Ignore je benda tu semua. Ada lagi cerita pasal bini dia ni. Katanya ada satu malam tu, doktor dengan 2 ke 3 orang nurse, maksudnya nurse tu kawan kepada bini dia. So pada masa tu, diorang ni tolak pesakit. Pesakitnya tu pula baring dekat atas katil tau. Katil bedah macam tu. Jadi sampai je dekat lift, tiba-tiba je ada pocicah tau. So masa tu, semua pakat lari. Termasuklah doktor tu sekali. Katanya nasib baiklah juga pesakit tu koma. Kalau tak, memang pesakit tu akan saman hospital. Yelah, tinggalkan dia dengan pocicah dekat situ kan. Rasanya kalau bini dia ada ni, bini dia pula yang halau pocicah tu. Lepas tu, tepi sikit, aku nak bawa pesakit ni, katanya kan. Aduh. Okay, kisah yang keempat ni. Kisah ni adalah kisah seorang perempuan yang tengah sarat mengandung. Lepas tu dia dah sakit nak bersalin macam tu lah. Kebetulan pula si perempuan ni ada masalah dengan suami dia pada masa tu. Jadi kesian tau. Dia datang ke hospital tu seorang diri
tanpa ditemani sesiapa pun. Dah lah tengah sakit contraction ni nak bersalin kan. Katanya suami dia pada masa tu dah berkahwin lain dah. Dan dia pula diabaikan macam tu je. Itulah ramai orang kita macam gitu kan. Jadi katanya perempuan tu nak bersalihkan anak sulung pada masa tu. Tapi anak dia pula tak nak keluar tau. Lama kelamaan perempuan tu kehilangan banyak sangat darah. Dan dia sendiri pun dalam keadaan lemah sangat. Dan tak lama lepas tu dia meninggal dunia. Bayi dalam kandungan dia pun meninggal dunia juga. Innalillah. Okey, masa hantar mayatnya tu, diorang ni macam tak rasa apa-apa yang pelik pun. Yelah time tu sebenarnya ramai sangat yang tolong sorongkan mayat dia. Tapi esok harinya tu kecoh satu hospital tau. Yang kata roh perempuan tu berkeliaran dan juga mengganggu kaki tangan hospital. Nak dijadikan cerita, ada pasangan suami isteri ni, dia doktor kat situ tau. Dulu dia dapat seorang satu bilik lah. Jadi lepas kes ni je, dia nak duduk dalam bilik dia sorang-sorang untuk buat kerja pun rasa takut. So katanya pada masa tu dia orang suami isteri ni terpaksalah kongsi bilik. Dah tu pernah ada cerita, kata ada satu malam tu ada seorang staff, dia sebenarnya nurse dekat situ. Dan dia baru je habis shift. So nak balik lah kan. Masa tu dia terpandang ke arah cermin belakang kereta dia. Dan dia nampak roh perempuan tu ada kat tempat duduk belakang, tengah pandang ke arah dia tau. Pandangan perempuan tu pula sayu je. Macam nak sampaikan sesuatu, nak bagi tahu sesuatu macam tu kan. Jadi sebab dah tak tahan sangat dah dengan gangguan tu semua, pihak hospital tadi panggil ustaz untuk hilangkan gangguan tu. Dah tu ustaz tadi macam ceritalah sikit. Dia cakap sebenarnya perempuan tu kecewa dan juga sedih dengan suami dia tau. Yelah, dia ambil keputusan untuk mengandung pun untuk suami dia. Kira macam nak baik balik lah. Nak cuba untuk perbaiki hubungan diorang kan. Cuba kuatkan kasih sayang antara suami isteri. Bila dah ada anak nanti, mungkin makin erat diorang sekeluarga. Kiranya dia fikir anak tu adalah hadiah daripada Allah untuk rumah tangga diorang. Sebab diorang dah kahwin lama sangat tau. Dah 10 tahun dah diorang kahwin tapi tak ada anak. Tiba-tiba sekarang ni macam ada anak. So dia macam berharap lah dia boleh hidup dalam satu keluarga yang bahagia macam tu kan. Tapi suami dia pula macam gitu. Dah ada orang lain tak hiraukan dia langsung. Ya Allah, kesiannya. So ustaz cakap sebenarnya roh tu dia nak balik. Tapi dia tak jumpa jalan. So ustaz tadi pun hantarlah dia balik. Dan gangguan tu semua berakhir dekat situ. Saya pun berharap sangat yang perempuan tu, roh perempuan tu dapat jumpa rumah dia tau. Lepas tu mungkin jumpa dengan suaminya tu. Jadilah pula kita drama bersiri dekat sini kan. Siaplah kau si suami. Macam tu. Okey, kisah 5, kisah yang terakhir ni. Kisahnya, mak dia ni seorang nurse tau. Dan kadang-kadang tu, kalau ada kes-kes yang berat, mak dia terpaksa kerja kan. Dah tu ayah dia lah yang kena tunggu maknya bekerja sampai pukul 12 malam. So nak dijadikan cerita, pernah ada satu malam tu, sampai je rumah, maknya tu terus masuk terbalik. Katanya terbalik. Saya pun tak faham sangat macam mana mak dia masuk terbalik ni. Tapi yang pasti, mak dia terkumat kamik mulutnya tu baca-bacakan sesuatu. Jadi start daripada maknya langkah masuk daripada luar, pagar luar kat rumah sana, mulutnya ni dah terkumat kamik dah. Dah tu dia nampak yang mak dia ni siram-siram badan dia, siap dengan uniform sekali, sambil mulutnya tu terkumat kamik, baca sesuatu macam tu. Ayahnya pun buat benda yang sama juga. So dia pun mula rasa pelik lah kan. Cuma time tu dia macam kecil lagi. So dia tak faham sangat apa yang berlaku. Jadi dia pun buat je. So katanya macam biasa, lepas maknya dah mandi semua, maknya akan solat. Lepas tu baca Yasin. Dan memang malam tu, dia rasa rumahnya tu lain macam tau. Panas semacam je. 2 hari lepas tu, dia ada terdengar maknya duk borak-borak dengan kawannya tau. Kawan maknya tu nurse juga. Dan sebenarnya 2 malam yang lalu, masa mak dia balik lepas tu baca tu mak Hamid semua kan, sebenarnya pada malam tu ada satu kes bunuh. Katanya ada seorang perempuan India yang mati. Dah tu habis terburai isi perut dia tau, dengan matanya yang terkeluar lagi. So pada malam tu juga diorang ni buat postmortem mayat. Yang paling mengerikan, masa diorang ni buat postmortem mayat tu, macam-macam perkara yang
pelik berlaku tau. Contohnya macam gunting bedah yang sepatutnya ada je dekat tempat dia tu kan, tiba-tiba je boleh hilang. Lepas tu diorang ni dengar ada bunyi tangisan, sayup bunyi tangisan orang. Dah tu diorang dengar ada bunyi anjing yang menyalak dengan kuat sangat. Katanya diorang ni semua terima mayat tu dalam pukul 6 ke 7 petang macam gitu. Dan diorang ambil masa berjam-jam jugalah untuk selesaikan kes ni. Maksudnya selesaikan postmortem tu. Dalam masa yang sama juga, masa dia buat postmortem tadi, lampu bilik tu kejap buka, kejap tutup, kejap buka, kejap tutup. Bau hanyir darah tak payah cakap lah. Memang satu bilik tu bau hanyir tau. Dah tu mak dia cerita dengan kawan dia tadi, dia rasa kepadatan bilik mayat tu lain macam sangat tau. Maksudnya rasa macam ramai je orang yang ada pada masa tu. Ada juga cerita kata ada 2 ke 3 orang kaki tangan hospital situ ada terjumpa seorang perempuan India tengah menangis-nangis dekat tepi tangga tau. Tapi kaki tangan hospital tadi diorang ni cuma buat tak tahu je lah. Yelah mungkin diorang tahu yang itu mangsa, tapi diorang tak nak kacau kan. Gangguan tak habis kat situ je tau. Masa mak dan juga ayah dia ni balik daripada hospital, nak balik ke rumah tu kan, macam-macam benda yang diorang ni jumpa. Kejap diorang jumpa dengan anjing hitam. Lepas tu diorang jumpa dengan kucing hitam pula. Dan tiba-tiba je motosikal yang diorang naik pada masa tu, beratnya tu lain macam tau. Katanya kejadian pelik macam gini bukannya berlaku dekat mak dan juga ayah dia je. Tapi nurse-nurse lain dan juga doktor yang terlibat dengan postmortem tu pun terkena juga. Jadi pada masa tu 2-3 hari jugalah rumah dia ni rasa macam panas macam je. Dan lepas tu barulah okey sikit. The end. Itulah dia kisah seram kita, 5 kisah seram yang pernah berlaku di hospital. Kebanyakannya daripada nurse-nurse lah kan. Okey, saya harap korang terhibur dan macam biasa, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, komen, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.